Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umi Syahina dan rakan sekumpulan saya adalah dari Zawani binti Muhammad Nawi. kami dari kumpulan 6 bagi kos MPU 3192 Etika Peradaban di bawah bimbingan Miss Nurul Hikmah binti Begum. Hari ini kami ingin membentangkan tajuk tugasan kami bagi kos ini. Tajuk yang kami pilih adalah Budi Bahasa dalam kalangan masyarakat. Antara sebab kami memilih tajuk ini adalah kerana budi bahasa ini mencerminkan imej diri dan tahap pendidikan bagi seseorang, seterusnya memudahkan komunikasi, mengukuhkan hubungan sosial, menjadi asas kepada masyarakat yang bertamadun serta membina keyakinan dan juga suasana yang lebih positif. Hai, saya Nisterni. Saya Nurhela binti Sukaman. Kami akan membentangkan abstrak berkaitan poster tugasan kami. Okey, bagi objektif kami ialah meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya mengamalkan budi bahasa dalam kehidupan seharian bagi membentuk hubungan sosial yang harmoni, saling menghormati dan beradab. Bagi kesimpulan kami ialah budi bahasa merupakan asas kepada hubungan sosial yang harmoni. Apabila masyarakat mengamalkannya, suasana menjadi lebih positif dan saling menghormati. Oleh itu, setiap individu perlu memupuk budi bahasa dalam diri bagi membentuk masyarakat yang beradab dan bersatu. Bagi dapatan kajian ini dijalankan melalui lakonan semula dalam dua situasi yang berbeza, iaitu individu yang beradab dan tidak beradab. Bagi menunjukkan perbandingan tingkah laku, diikuti pemerhatian reaksi watak sekeliling serta penyampaian mesej melalui naratif pada akhir video. Seterusnya, bagi dapatan kajian diperoleh melalui borang Google Form yang diedarkan kepada responden dan hasilnya menunjukkan tahap kesedaran masyarakat terhadap kepentingan budi bahasa serta pandangan mereka terhadap amalan sopan santun dalam kehidupan seharian. Okey, saya akan bercakap tentang pengenalan. Apakah itu budi bahasa? Budi bahasa bermaksud tutur kata dan tingkah laku yang sopan, halus serta penuh hormat ketika berinteraksi dengan orang lain. Ini juga merangkumi tentang cara kita bercakap, bertindak dan membawa diri supaya tidak menyakiti hati atau menyinggung perasaan orang lain. Isu mengenai dengan peranan budi bahasa. Dalam masyarakat globalisasi tersebut, ramai dalam golongan masyarakat, terutamanya golongan orang muda, mengaruhi dengan isu tentang budi bahasa dan sopan santun. Hal ini kerana mereka tidak dapat merangkumi budi bahasa tersebut dari segi cara terhadap media sosial. Oleh itu, kami sebagai kumpulan telah memberi peringatan terhadap cara budi bahasa yang dapat diamalkan dalam sebelum masa tidak kira bangsa atau agama. Kesan dan objektif. Antara kesan yang kita harapkan pelajar untuk menimba ilmu terhadap sikap budi bahasa ialah mewujudkan hubungan harmoni dengan orang lain menggunakan bahasa sopan santun, hubungan antara keluarga, rakan, guru dan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan aman. Antara objek yang kami akan hendak mencapai juga yang terutamanya menyedarkan masyarakat tentang peranan budi bahasa dalam bentuk hubungan sosial yang harmoni. Yang kedua, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan budi bahasa serta menggalakkan amalan sopan santun dan menghormati dalam kehidupan seharian. Yang last sekali, menyampaikan nilai budi bahasa dalam kalangan masyarakat sejak usia tahun. Seterusnya, saya akan membentangkan kaedah kajian yang kami gunakan. Kajian yang kami menggunakan adalah kaedah kuantitatif, iaitu melalui pengedaran borang soal selidik. Melalui borang soal selidik ini, responden menjawab beberapa item yang berkaitan dengan isu yang kami kaji. Secara keseluruhannya, penggunaan kaedah kuantitatif melalui soal selidik tersebut dapat membantu kami mengumpulkan data dengan lebih cepat dan efisien berdasarkan isu yang kami kaji. Itu saja, terima kasih. Dan seterusnya saya akan membentangkan hasil maklum balas dari masyarakat. Dari responden ini, kami mendapati bahwa umur yang telah memberi respon kami yaitu 18 tahun hingga 25 tahun dan majoritinya ialah semua perempuan. Jumlah
ya sangat sedikit, yaitu 6 orang, tetapi kami dapati konsisten dalam jawaban mereka ialah sangat konsisten. Tahap pengetahuan dan responden adalah sangat tinggi, yaitu 100% dan sangat setuju. Mereka memahami maksud budi masyarakat. Percaya budi bahasa perlu diterapkan dari sejak kecil lagi, dan keterampilan budi bahasa boleh menjejaskan image masyarakat. Dan dari melalui responden ini juga kami mendapati bahwa 100% penyataan mereka menggunakan kata sapaan yang sangat sopan, dan mereka juga memberi responden yang sangat bagus. Seterusnya saya akan membentangkan hasil maklum balas. Tinjauan mengenai budi bahasa ini didumasi sepenuhnya oleh pandangan daripada golongan pelajar yang berumur 18 hingga 25 tahun. Dengan majoriti responden yang ketara adalah perempuan. Walaupun dengan jumlah setimpal yang kecil, yaitu jumlah 6 orang, kami telah mendapati bahwa terdapat kesadaran dan amalan yang sangat konsisten dari segi pengetahuan ke semua responden. Melalui sangat setuju bahwa mereka memahami budi bahasa ia sangat penting untuk keharmonian masyarakat yang perlu diterapkan sejak kecil, dan keterampilan boleh menjejaskan image masyarakat. Konsisten yang sama juga ditunjukkan dalam amalan pribadi, di mana 100% responden mendakwa bahwa mereka sentiasa menggunakan kata sapaan sopan seperti tolong dan terima kasih, menghormati orang yang lebih tua, menegur kesalahan dengan berhema, dan mencontohi orang yang berbudi bahasa. Yang terakhir, dalam aspek pandangan masyarakat, majoriti responden 5 hingga daripada 6 orang masih mempercayai bahwa masyarakat kini masih mengamalkan budi bahasa. Untuk memupuk amalan ini, terdapat berbagai cadangan daripada responden untuk mengupakan. Baik sekali, kami akan membentangkan bahagian perbincangan dan kesimpulan. Untuk bahagian perbincangan, tinjauan menunjukkan tahap pengetahuan dan amalan budi bahasa di antara kalangan pelajar yang berumur 18 sehingga 25. Walaupun jumlah responden agak kecil, persetujuan penuh tentang kepentingan dan pengamalan budi bahasa membuktikan kesedaran yang kukuh. Keyakinan mereka membawa masyarakat masih mengamalkan turut mencerminkan persepsi sosial yang positif. Cadangan seperti kempen kesantunan, program kerajaan, dan penganjuran hari khas menunjukkan komitmen responden untuk terus memupuk nilai ini. Bagian kesimpulan pula, secara keseluruhannya, tinjauan ini membuktikan bahwa budi bahasa masih menjadi nilai penting dalam kalangan pelajar dan dilihat relevan kepada keharmonian masyarakat. Walaupun sampel kecil, dapatan menunjukkan kesedaran, kefahaman, dan pengamalan budi bahasa yang sangat konsisten. Usaha berterusan melalui pendidikan, kempen, dan teladan positif diyakini mampu mengekalkan serta memperkukuh amalan ini dalam kalangan masyarakat. Sekian saja daripada kami, kumpulan 6. Terima kasih.